KPM. Mukjizat Al-Quran sebagai pelita menerangi alam seluruh semesta, memupung iman di dada, membina akidah mulia, peradaban insan berpandukan sunnah. Ha 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 ha, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, hos anda. Pada hari ini kita dalam teras membincangkan topik-topik yang menarik. Macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua jangan tinggal untuk kita solat, baca Quran dan yang paling penting sekali, apa saja yang kita buat, berteraskan Al-Quran dan berteraskan As-Sunnah. Tapi bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah ni, sebenarnya apa maksud dia ya? Kalau murid-murid nak tahu, para penonton nak tahu, terus bersama dengan kita. Pada hari ini kita nak membincangkan tentang topik akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak tahu tak siapakah yang bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Alright, kita bawakan kepada anda seorang guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana Kulai Johor, iaitu orang kata kalau kita tak sebut cikgu pun kita sebut artis pun boleh juga ya. Ustaz Muhammad Fahmi Mohmad. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Masya-Allah. Alhamdulillah. Saya suka-sukalah kalau Ustaz nyanyi. Saya rasa macam nak main gendang je Ustaz. Kita Ustaz, boleh duit. Boleh berduit Ustaz. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sebab berkunjung ke Didik TV pada hari ini. Tapi saya ada tak faham satu benda lah Ustaz. Tadi Ustaz punya nyanyi Ustaz. Ustaz sebut satu perkataan ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah Ustaz? Tapi lepas ni. Lepas ni kita akan belajar lebih mendalam tentang ahli sunnah wal jamaah. Okey, baik Ustaz. Tapi sebelum tu macam biasa Ustaz, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Dipersilakan Ustaz. Baik. Saya pula Ustaz. Apa yang menarik kita nak kongsi hari ini Ustaz? Menarik pada hari ini kita akan kongsi dalam tajuk ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah iaitu berkaitan dengan berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga aliran-aliran yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Okey, baik Ustaz. Tapi sebelum tu, saya nak ajak kawan-kawan saya Ustaz untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Okey, jom masuk. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey Ustaz, saya tengok muka masing-masing ni dah tak sabar dah Ustaz untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dia tak boleh tidur malam tadi. Tak boleh tidur lah tadi. Sebab apa, muka nak masuk TV kan? Nak jadi glamour. Baik, dan kita nak mempelajari topik kita iaitu berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam mata pelajaran pendidikan Islam Ustaz. Mungkin kalau Ustaz boleh cerita sikit Ustaz tentang kepentingan kita pelajari ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau saya tengok depan ni ada apa ni Ustaz? Depan ni saya bawa dua kitab utama kita, iaitu Al-Quran dan juga kitab hadis. Kerana kita merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, An Malik anna Rasulullah SAW qala tarakta fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabihi. Daripada Malik, sesungguhnya
aku tinggalkan kepada kalian dua perkara tidak akan sesat selama-lama berpegang kepada dua, iaitu pertama Al-Quran, kemudian sunnah Nabi. Okey, baik Ustaz. Kita nak berkenalan dengan murid pada hari ini Ustaz. Boleh Ustaz? Ya, boleh. Nak berkenalan dulu. Yang pertama, kita nak berkenalan dengan Andik. Boleh kenalkan diri dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat indahnya kehijauan taman, Andik Nurul Harisha yang manis senyuman. Ewah. Saya, Okey. Teruskan. Saya bercita-cita untuk menjadi ahli farmasi. Memang manis Ustaz. Manis ya? Manis. Kena tambah air sikit. Ya. Gula banyak sangat. Lagi manis. Okey, baik. Seterusnya, kita ada Hairunisa. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Emas perak tembaga suasa, ayu bergaya, Khairunisa. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah. InsyaAllah akan datang. InsyaAllah. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si adik seorang. Boleh? Anissa. Anissa. Adik-adik. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita ada Hilman. Dipersilakan Hilman. Dari Jauhar ke Kota Baghdad, nama hamba Hilman Irsyad. Dari SMK Seri Pulai Perdana. Dan cita-cita saya menjadi ahli usahawan yang berjaya. Saya ingat nak jadi DJ tadi. Sebab tengok cara dia dengan mikrofon tu macam dah DJ lah tu. Macam studio. Baik, seterusnya kita ada Syamil. Silakan Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke masjid, memakai jubah, nama diberi Sam Syamil, membawa muhibbah. Cita-cita saya sekali nanti nak menjadi ahli pakar bedah. Ahli pakar bedah. Baik. Tapi sebelum tu kita mantap. bedah buku dulu. Ya, Okey, seterusnya kita ada Syah. Silakan Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai. Pergi ke taman bunga merambah mata. Nama saya Syasha Wahab, si cantik jelita. Masya Allah. Masya Allah. Gunung Daik bercabang 3. Memang betul si cantik jelita. Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya kita ada Luqman. Silakan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kota berjumpa Pak Mat. Saya Luqman sedia berkhidmat. Masya Allah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor ataupun seorang guru. Okey, nak jadi seorang guru kena berguru dengan Ustaz Fahmi, okey? InsyaAllah berguru dengan saya. Kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Baik, macam mana? Murid-murid dah bersedia ke untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini? Tapi sebelum tu, kita nak tengok Ustaz, apa pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Dan selepas ini Ustaz, baru kita nak tengok apakah pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh Ustaz? Ya, boleh. Okey, jangan ke mana-mana murid-murid. Kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Pada pendapat saya, Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan fahaman yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah agar usaha dan tawakal mengharapkan Allah menentukan jalan yang terbaik. Usaha tanpa tawakal adalah sikap yang sombong terhadap Allah, manakala tawakal tanpa usaha melahirkan manusia yang tiada tanggungjawab hidup di dunia. Tuntasnya, fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita supaya sentiasa berusaha, berdoa dan bertawakal. Kepentingan berpegangan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ia akan dapat membersihkan akidah ini daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan, di mana akidah ini merupakan akidah yang berasaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi contoh, seorang umat Islam perlulah mewujudkan akidah ini sebagai sumber kehidupan agar kehidupan mereka sentiasa dirahmati oleh Allah. Saya berpendapat bahawa agama Islam tidak bersetuju dengan fahaman seperti Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah dalam agama. Hal ini kerana fahaman seperti ini hanya menggunakan salah satu ataupun langsung tidak menggunakan asas panduan kehidupan umat Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, fahaman seperti ini juga percaya segala perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah atas kehendak manusia dan bukan atas keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. KPM. Didik TV KPM.
Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Teras Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik dan dekat dengan diri kita, Ustaz, ya. Iaitu berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam kita, Ustaz, kita akidah apa, Ustaz, ya? Kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Tapi kita tak apa tahulah, Ustaz. Ahli Sunnah wal Jamaah ni, risau juga kita ni, betul ke tidak ni? Mungkin kita boleh beritahu kepada murid-murid dan murid-murid kita di Google Meet ni, apakah pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah? Silakan, Ustaz. Okey. Terima kasih, Aiman. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah bagi mata pelajaran tingkatan 5. Hasil pembelajaran pada hari ini adalah murid-murid akan dapat menyatakan takrif Ahli Sunnah wal Jamaah, menjelaskan prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menjelaskan aliran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pada hari Aiman, kita akan teruskan pelajaran pada hari ini. Okey, silakan, Ustaz. Takrif Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, takrif Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita nak tahu ni, jadi saya minta Sam, Sam anak murid untuk menjelaskan tentang takrif Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi takrif Ahli Sunnah wal Jamaah ni sebenarnya sangat senang. Ya, boleh, Sam. Sekejap. Kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan juga As-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Okey. Jadi itu pengertian takrif Ahli Sunnah wal Jamaah, Ustaz, Ya, itu pengertian. Maksudnya kita berpegang kepada dua, iaitu Al-Quran dan Sunnah melalui para sahabat, tabi'in, tabi'-tabi'in dan juga salafus soleh. Baik. Maknanya selain pada Ahli Sunnah wal Jamaah ni, kita di Malaysia ni berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, betul. Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab Syafi'i. Baik, Ustaz. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang pertama, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah percaya akan konsep iman, konsep iman, iaitu keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lidah dan juga perbuatan. Masuk keyakinan dengan hati ini adalah kita menyatakan bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Allah Tuhan yang satu. Daripada Qul huwallahu ahad, Tuhan satu dalam hati kita. Kemudian dengan lidah kita mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dan yang terakhir sekali, bila kita menyatakan dengan hati, dengan lidah, maka kita akan terus kepada perbuatan, iaitu amal ibadah kita, solat, puasa, zakat, juga ibadah-ibadah nawafil. Jadi ini membuktikan bahawa kita beriman kepada Allah SWT. Jadi Aiman, kita akan melihat kepada analogi iman sekarang ni untuk lebih jelas apa itu iman. Iman dengan Aiman lain jom kita saksikan video ni. Jadi kalian nampak saya dekat studio kan? Sekarang saya dekat dalam video pula. Jadi saya sebenarnya nak tunjukkan kalian semua tentang satu analogi iman. Kat sini ada satu cawan yang saya ibaratkan sebagai diri kita yang masih kosong. Dan dalam hidup ni, bila kita beribadah kepada Allah, kita belajar dan mengamalkan ilmu untuk kebajikan dan sebagainya, hati kita akan dipenuhi dengan iman. Seperti cawan ini dipenuhi dengan air. Saya pilih air kerana air ini jernih. Sama lah juga dengan iman kita. Kita tak nampak iman kita, tapi kesan dia sangat nyata. Dan saya akan tunjuk kesannya lah. Jadi seperti yang kita tahu, dalam dunia ini kita akan diuji oleh pelbagai dugaan dan cabaran. Allah buat benda ni untuk kita supaya kita dapat menjadi seorang yang kuat dan teguh dalam jalan Allah. Api ini yang saya ibaratkan sebagai ujian akan membakar kita dan akan menguji kita punya kesabaran. Tapi alhamdulillah, kerana ada air tersebut dia mengekang bakaran api itu daripada membakar cawan itu sepenuhnya. Jadi itulah yang saya nak kata tentang iman. Iman ni sangat penting untuk diri kita kerana dia dapat membuat kita
teguh dan tetap kuat serta lebih bersabar dalam dunia ini. Itu kalau air masak. Kalau air coklat macam mana, Syamil? Maknanya kalau air coklat tu maknanya hati je dah berkarat sikit lah, Syamil. Syamil pakai baju apa tadi? Nampak cantik lah bajunya. Oh, saya pakai baju tradisional untuk orang Cina. Nama dia Samfu. Oh, bukan Samfu. Cheongsam. Samfu. Masya Allah, luar biasa. Okey, baik. Jadi Ustaz, itu analoginya, lagi banyak air yang diisi, lagi terselamat kita daripada ujian dan cabaran daripada Allah SWT. Baik Ustaz, kita nak tengok. Yang pertama, kita tahu prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah adalah iman. Yakin dengan hati, lidah dan perbuatan. Mungkin Ustaz boleh kongsi lagi Ustaz, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Silakan Ustaz. Okey. Masuk air tadi sebentar, iaitu masuk air tadi bahawa yang membakar itu, dia tidak boleh membakar sampai ke air itu. Kerana air itu adalah iman kita yang kuat. Okey, itu perumpamaan Ustaz. Itu perumpamaannya. Okey. Baik. Seterusnya, Aiman, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang kedua, iaitu yang kedua adalah baik. Perbuatan manusia dicipta oleh Allah. Memang perbuatan kita dicipta oleh Allah. Namun Allah memberikan manusia ikhtiar. Jadi kita merujuk pada gambar ini, iaitu ada gambar baik dan juga ada gambar buruk. Jadi Ustaz nak minta Nisa terangkan sikit apa yang Nisa faham tentang gambar ni. Okey, silakan Nisa. Pada pendapat saya, sebagai seorang Muslim, kita sentiasa diberi peluang untuk memilih sama ada melakukan perkara ke arah kebaikan ataupun keburukan. Sebagai contoh, kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi, ada juga segelintir umat Islam yang memilih untuk tidak melakukannya. Perkara ini semua telah tertulis dalam qada dan qadar Allah yang terbahagi kepada dua, iaitu qada mu'allam dan juga qada mu'allaq. Qada mu'allam ialah qada yang telah ditentukan sejak azali lagi dan tak akan berubah. Contohnya macam jantina kita, kulit kita, dan seandainya seseorang itu dilahirkan sebagai seorang wanita tetapi di dunia dia memilih untuk menjadi lelaki, di akhir kematiannya nanti dia akan dikebumikan dalam keadaan fitrahnya. Jadi yang seterusnya adalah qada mu'allaq. Qada mu'allaq adalah qada yang boleh ditentukan berdasarkan ikhtiar kita. Contohnya kejayaan seseorang. Jadi nak betulkan sikit tadi itu, yang tadi pertama bukan qada mu'allaq, yang pertama tadi qada mubram. Oh, mubram. Betul tak Nisa? Kita silap tiga. Qada mubram, maksudnya qada yang telah ditentukan Allah SWT. Yang kedua mu'allaq. Maknanya Ustaz, sebab kadang setengah tu dia fikir, malahlah nak usaha. Kan takdir tu Allah dah tetapkan. Buruk ke, baik ke, semua Allah dah tetapkan. Tapi rupanya Ustaz, dia ada dua Ustaz. Satu yang telah ditetapkan dan satu yang boleh diubah sama ada baik ataupun buruk Ustaz. Yang itu kita kenali sebagai mu'allaq. Sebab tu kita tidak boleh berfahaman Jabariyah ataupun Qadariyah. Qadariyah dia kita terima saja. Terima je? Terima saja. Tu Allah buat, tak ada usaha. Okey. Jadi seterusnya, untuk prinsip Ahli Sunnah yang seterusnya adalah yakin kewujudan perkara ghaib. Jadi Ustaz dah minta anak-anak murid Ustaz di studio tuliskan apa dia contoh perkara-perkara ghaib. Ghaib ni apa Ustaz? Ghaib ni maksudnya tak nampak lah. Tak nampak lah. Kita berada di alam syahadah, betul tak? Contoh tadi saya boleh pakai hand sanitizer, boleh nampak. Tapi banyak benda tak boleh nampak. Nampak tu? Tu ada apa tu? Apa tu? Takut tak? Takut tak? Bahaya tu Ustaz. Apa tu? Takut tak? Baik, jadi murid-murid kita dah bersedia dah. Boleh tunjukkan di skrin anda apakah di antara kita percaya kepada yakin kewujudan perkara gaib. Apa perkara gaib yang anda tahu? Silakan tunjuk di skrin anda. Boleh tunjuk semua? Baik. Ada yang tulis jin, neraka. Apa tu? Kutul. Kutu. Kutu. Langit dan bumi, malaikat. Mungkin Ustaz boleh komen kita sikit. Kita tengok Nisa, jawapan daripada Syasha tu betul tak, langit dan bumi? Saya rasa tak tepat Ustaz. Sebab apa? Sebab langit dan bumi kita boleh lihat dan sentuh. Minta maaf Syasha, kurang tepat. Terima kasih. Itu alam syahadah. Terima kasih. Kemudian jin itu memang dia ghaib kan? Kita tengok orang kena sampuk jin lah, apalah nak keluarkan jin lah. Menjejerit. Kan? Kemudian itu ghaib. Neraka itu ghaib ke tidak? Neraka tu Luqman. Neraka Luqman ghaib ke tidak? Neraka. Gaib Ustaz. Sebab kita still tak boleh nampak dia lagi. Bila kita akan nampak? Selepas kita mati ataupun waktu selepas
selepas semua orang mati dan untuk kita tentukan sama ada kita akan ke neraka atau syurga. Okey, betul itu. Okey, Sam, terima kasih. Kemudian jawapan daripada Andik tu. Apa jawapan daripada Andik tu? Malaikat. Malaikat tu. Malaikat kita boleh nampak tak, Andik? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Tak boleh, Aiman. Tak boleh, Ustaz. Kalau masuk ni, kalau boleh nampak, maksudnya dia dah tak ada dah. Oh, bahaya tu. Dah. Okay, dah dekat lah tu. Dah dekat lah tu. Okey, lagi satu tu daripada Sam. Sam tulis apa tu, Sam? Hilman, daripada Hilman. Hilman tulis apa? Titian sirat, Ustaz. Titian sirat juga kita tidak boleh nampak. Tapi ada satu, okey, terima kasih Hilman. Ada satu tu kutu tu. Kenapa tu kutu tu? Lokman. Okey Ustaz, saya pilih kutu ni sebab kutu ni kan berada di celah-celah rambut kan Ustaz. Bila definisi untuk gaib ni adalah perkara yang kita tidak boleh lihat. Sama seperti kutu. Kutu berada di celah-celah rambut. Jadi kutu adalah gaib lah Ustaz. Betul tak? Oh ya. Macam logik juga tu Ustaz. Cuba buka songkok kejap tengok ada tak? Saya rasa tak ada Ustaz. Ya ada lah. Ada lah tu. Dia gurau je. Dia main je. Maksudnya sekarang faham kutu tu bukan goib. Nak cerita Ustaz, perkara gaib ni tak ada siapa boleh buktikan. Ni aku nampak ni. Ni aku nampak ni. Tak boleh Ustaz tak boleh. Benda tu adalah lagi satu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Ustaz yang kita boleh lihat di sini seperti mana Ustaz paparkan syurga dan neraka Ustaz Prinsip Ahlussunnah seterusnya adalah syurga dan neraka juga perkara gaib. Yang Ahlussunnah percaya bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk dan akan kekal. Maksudnya dia tidak akan matilah. Kemudian syafaat Rasulullah SAW adalah dengan izin Allah. Maksudnya Rasulullah memberikan syafaat ketika kita di padang mahsyar nanti, tetapi semua atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang mana kita kena cakap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menyayangi kita kena Nabi. Sentiasa berselawat pada Nabi hari-hari. Okey, kemudian perutusan Nabi dan Rasul adalah harus menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ustaz nak tanya dengan Andik, berapakah jumlah Rasul? Jumlah Rasul yang wajib dipercayai ada 25 orang. 25 orang. Okey, betul itu. Okey, sekarang tanya dengan Syasha, berapakah jumlah semua Nabi? Tak silap saya 124 orang kan Ustaz? Okey, 124. Sam, betul tak Sam? Tak betul lah Syasha. Sebenarnya bilangan dia ialah 124,000 orang. Ramai kan? Ramai lah Ustaz. Nabi Muhammad solat di Baitul Maqdis bersama 124,000 orang. Wow. Hebat tak? Mengimamkan. Ya, mengimamkan, masya-Allah. Kan? Inilah dia prinsip Ahlussunnah wal Jamaah Ustaz. Tapi bila kita lihatkan akan keyakinan kepada syurga dan neraka ni Ustaz, untuk apa kita nak kena percaya syurga dan neraka ni Ustaz? Untuk apa kita kena percaya syurga dan neraka? Okey, Ustaz nak tanya dengan Lokman, kenapa kena percaya syurga dan neraka? Pada pendapat saya, syurga dengan neraka ni kita perlu percaya sebab syurga neraka ni adalah tempat terakhir untuk kita. Contohnya selepas kita mati, apa perbuatan yang kita lakukan di dunia ni akan dihitung, akan dikira dan menentukan sama ada kita syurga atau neraka. So kita kena percayalah. Takkan kita nak berakhir di tempat neraka kot. Maknanya Ustaz, prinsip dalam kehidupan kita, apa saja kita buat baik, kita tolong orang, kita beribadah, kita nakkan syurga Allah. Betul Ustaz? Ya, nakkan syurga Allah dan kita yakin dengan konsep dosa dan juga pahala tu. Dan Ustaz, kalau kita lihat yang kedua tu Ustaz, syafaat Rasulullah SAW. Syafaat ni pun penting juga ya Ustaz ya? Ya, syafaat penting sebab kita di padang mahsyar kita tahu kita berada dalam keadaan macam mana. Kan banyak orang digambarkan dalam keadaan pergi kepada mahsyar dalam keadaan yang amat mengerikan kan. Jadi kita nak minta pertolongan siapa? Semua tak boleh bagi kecuali dengan keizinan Allah kepada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya kita kena yakin dan percaya Ustaz bila macam Ustaz tadi berselawat Ustaz Ustaz kena belanja selawat sikit Ustaz lagi Ya, insya-Allah boleh. Baik Ustaz. Okay, kita nak berehat seketika Ustaz. Nak berehat seketika? Kita nak berehat seketika, boleh? Tapi selepas ini Ustaz, kita nak tahu juga apa di antara akidah-akidah yang kita jangan ikut. Jangan ikut. Tak boleh ikut Ustaz. Kita kena ikut Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita kenali
apakah di antara perkara akidah yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Murid-murid nak tahu tak? Nak tahu, kita jumpa selepas ini. Allahumma salli ala Muhammad. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hayya 'ala salah. Kembali dalam Teras Didik TV KPM. Baik Ustaz. Bila saya azan tadi Ustaz, saya pernah dengar ada satu azan ni dia pelik sikit lah Ustaz. Dan saya pun rasa macam insting, azan yang pelik ni lain daripada apa yang biasa kita dengar ni. Mungkin daripada ajaran-ajaran yang terpesong dan ajaran-ajaran sesat yang tak boleh kita ikut Ustaz. Yang bertentangan Yang bertentangan. Baik. Baik, mungkin Ustaz boleh terangkan Ustaz, apakah di antara ajaran-ajaran yang kita kena hindari dan kita tak boleh ikut? Dipersilakan Ustaz. Baik Aiman, jadi kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu akidah aliran Syafi'i, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Okey. Jadi sekarang ini kita tengok kepada garis masa sejarah aliran yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang pertama sekali pada hari ini kita akan bincangkan aliran yang bertentangan adalah Syiah. Oh, besar tak nama Syiah ni? Besar kan? Syiah iaitu mereka yang berpihak kepada Sayyidina Ali, menginginkan Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya ahli bait saja yang layak menjadi khalifah. Ahli bait ini adalah keturunan Nabi dan juga keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, fahaman Khawarij, iaitu apa? Pengikut Sayyidina Ali tapi dia berpaling tadah. Dia dah tak nak dengan Sayyidina Ali dah. Kerana apa? Dia tidak berpuas hati dengan majlis tahkim, Aiman. Jadi majlis tahkim kita akan tahu nanti. Okey. Okey, dan lagi satu, Mu'tazilah adalah diasaskan oleh Wasil bin Atha. Beza pendapat dengan gurunya. Siapa guru dia? Ni Andik. Siapa guru Wasil bin Atha ni? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkaitan kedudukan pelaku dosa besar. Tak setuju, maka dia keluar, dia buat satu fahaman Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah. Baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikitlah apa sebenarnya prinsip Syiah ni Ustaz. Dia ni berpegang dengan apa sebenarnya? Silakan Ustaz. Prinsip utama Syiah pertama sekali, kita tengok mereka berpegang kepada konsep imamah, iaitu rukun agama yang telah ditentukan oleh Allah. Bukannya, inilah maksud ini rukun agamanya adalah imamah. Tetapi, Andik, bagaimanakah rukun kita, Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpegang ni? Ustaz, kita percaya bahawa Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti 6 rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari kiamat dan juga beriman kepada qada dan qadar. Kita juga mengikuti 5 rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi itu yang jelas. Jadi kita berpegang kepada rukun Islam dan juga rukun iman. Okey. Dan yang kedua, menurut mereka imam adalah maksum. Mereka ada imam tapi imam dia maksum. Jadi bagaimana, siapa yang nak menjawab soalan ni? Okey, silakan. Okey, Anissa. Berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya bahawa hanya Rasul dan Nabi saja yang dikira sebagai maksum, iaitu terhindar daripada melakukan dosa besar dan juga keji, perkara-perkara keji. Baik. Rasul dan Nabi, Rasul saja yang maksum dan juga Nabi saja yang maksum. Maknanya Ustaz, kita pangkah dulu Ustaz, imam adalah maksum tu. Okey, yang ini kita pangkah dulu. Kita pangkah dulu. Kita pangkah dulu. Okay. Ini pun kita pangkah. Pangkah juga Ustaz.
Tak setuju Tak setuju. Okey, bagus. Baik, bagus. seterusnya. Okey, seterusnya yang paling nyata adalah mereka menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan. Tetapi kita tidak menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan. Tapi kita menghormati dan kita sayang Sayyidina Ali. Ini merupakan satu tokoh yang hebat yang perlu kita ikuti juga, Ustaz. Ya, kita perlu ikuti. Dia adalah Khalifah Ar-Rasyidin. Baik. Dan yang paling besar dalam Syiah adalah mereka berfahaman At-Taqiyah. Apa itu At-Taqiyah? Jadi Ustaz tunjukkan gambar ni. Gambar ni. Jadi Ustaz nak minta siapa? Lokman. Lokman, boleh tak Lokman terangkan sikit apa yang Lokman faham tentang gambar ni? Silakan Lokman. Boleh Ustaz. Pada pendapat saya, gambar ini dia menunjukkan seakan konsep At-Taqiyah yang dipegang oleh ajaran Syiah, Ustaz. Ya, macam mana tu? Konsep At-Taqiyah ni senang je Ustaz. Maksud sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta benda dengan menampakkan sesuatu yang berbeza daripada hakikat sebenarnya. Dan kalau yang boleh saya umpamakan daripada gambar ini, mereka berpakaian jubah. Berpakaian jubah pergi ke masjid dan solat jubah jamaah apabila berada di halayak ramai. Tetapi apabila mereka berada di dalam kelompok mereka tersendiri, kelompok mereka tersendiri, mereka akan solat, menunaikan solat mengikut ajaran Syiah, Ustaz. Dan apabila saya berkata seperti ini, saya teringat satu pantun, Ustaz. Silakan. Pergi ke kota tersekat di trafik dari siang hingga ke malam. Jauhilah orang yang munafik kerana baik di luar, jahat di dalam. Jadi sekali imbas nampak macam baik. Sekali imbas nampak macam di aliran kita. Okey. Tapi rupanya tak sama Betul macam tu Lokman Okey, Sam, apa? Ustaz. Ya. Benda ni kan, dia ingatkan saya tentang satu peribahasa Cina ni. Bunyi dia macam ni. Ziren, zimian, bu zixing. Ini kan, dia simply bermaksud, kita tahu orang tu, kita hanya boleh tahu keluaran dia saja. Tapi kita takkan pernah tahu dia punya hati. Betul tak Ustaz? Dahsyat tak? Dahsyat tak? Dahsyat. Tengok baju dia tadi. Tengok baju dia. Ini orang kata salah satu kelebihan murid-murid kita, Ustaz. Kelebihan. Nampak saya nampak luar macam biasa je murid kita ni. Rupanya dalam dia hebat. Itu maksudnya, Ustaz. Okey, baik. Jadi bila dalam hebat, kita nak akidah dia hebat. Betul. Akidah itu yang paling hebat, penting. Ustaz. Okey, lagi satu Aiman iaitu prinsip utama Syiah iaitu menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad SAW. Tadi Iman ingat tak tadi Iman azan tadi kan? Yang mula-mula tu kan? Betul Ustaz. Dia mesti pasal azan yang tu tak? Maknanya kita dengar macam lain macam je azan dia. Lain macam Ustaz. Maknanya dia menambah perkataan Sayyidina Ali tu Ustaz. Ya, dia menambah perkataan Sayyidina Ali. Sedangkan perkataan yang betul adalah tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi berbeza pula Ustaz. Ini Syiah. Kalau Khawarij ni dia lagi berbeza daripada Syiah. Khawarij lagi berbeza daripada Syiah. Apa jadi kita prinsip tahu utama konsep Ustaz? pertama Khawarij adalah boleh saya bacakan? Okey, silakan Ustaz. Jawatan? Okey. Sam? Jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat. Jawatan khalifah. Okey, teruskan. Jawatan khalifah. Okey, sekali lagi Sam. Okey. Jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat. Okey, yang pertama itu. Nanti kita ada penerangan dia. Yang kedua adalah prinsip utama Khawarij. Ialah Sayyidina Ali melakukan dosa besar kerana bersetuju dengan majlis tahkim. Jadi ada satu gambar ni. Jadi Ustaz nak tanya dengan Hilman, apa yang Hilman faham tentang gambar ini yang kita kaitkan dengan majlis tahkim? Okey, baik Ustaz. Gambar ini menunjukkan majlis tahkim yang di mana berlaku antara pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang di mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bercadang untuk melantik Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah, tetapi ada satu pihak yang tidak bersetuju, malah berbantah, malah ada yang keluar daripada majlis tahkim itu sebab tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali untuk melantik Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah. Ya, jadi mereka telah membuat satu gagasan iaitu Khawarij, tidak bersetuju dengan majlis tahkim. Yang ketiga adalah dalam fahaman ini kita wajib menentang khalifah yang tidak adil. Sedangkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Kita memberikan ruang, kita memberikan peluang, kita bukan terus jatuhkan dia, tidak. Dan yang keempat adalah
orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar dan juga kafir. Okey, ni 4 prinsip yang kita lihat pada Khawarij, Ustaz. Ya. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan apa bezanya di antara prinsip utama Khawarij ni dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Ya. Jadi kita highlightkan kepada 2 perkara tentang perbezaan ini. Jadi Ustaz nak yang pertama Sam sekali lagi terangkan tentang perbezaan ni. Silakan Sam. Okey. Boleh Kak Sam terangkan apakah perbezaan di antara prinsip Khawarij dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Silakan. Jadi perbezaan dia ialah pemimpin yang beriman dan adil berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bermaksud pemilihan untuk khalifah atau imam dia dipilih oleh pemimpin pada waktu itu berdasarkan kriteria atau ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Iaitu contohnya beriman dan adil lah. Beriman dan adil. Tapi di sini berdasarkan suara rakyat kita tak tahu sama ada adil ke atau tidak ke. Itu beza dia Khawarij. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar dan kafir. Bagaimana pendapat Syasha? Baik Ustaz, pendapat saya kan, contohnya lah, seseorang tu dia melakukan maksiat. Kalau dalam prinsip Khawarij, dia terus dikira berdosa besar dan dihukumkan kafir, Ustaz. Manakala dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, dia menyatakan orang yang melakukan dosa besar dan maksiat masih lagi beriman tapi dia dikategorikan sebagai fasik, Ustaz. Ya, contohnya fasik, contoh fasik? Fasik tu adalah orang yang kerap melakukan dosa besar dan dosa kecil berulang kali, Ustaz. Ya. Contoh Aiman saya berlakon dengan Aiman lah. Ya. Aiman Aiman, awak ni tadi tipu mak awak kan? Mana ada saya tipu mak saya. Saya just tipu sunat je. Awak tak boleh tipu-tipu macam ni, nanti jatuh kafir awak tahu tak? Betul ke? Takutnya saya. Macam tu Aiman. Sedahsyat itu. Ya, maknanya kalau kita nak lihat tentang perkara ni Ustaz, mereka ni terlampau syadid Ustaz Ya, syadid. Terlampau keras. Sedangkan Islam itu orang kata bertoleransi, Islam itu mudah, Islam itu memaafkan. Betul Ustaz? Ya, dan kita kena berpandukan kepada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut tu Patut itu yang kita masukkan berselari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, baik Ustaz. Jadi kita dah tahu tentang perbezaan prinsip Khawarij dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ni Ustaz. Tapi kita ada satu lagi Ustaz. Satu lagi orang kata akidah yang kita nak kena tahu iaitu Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Mu'tazilah ni siapa dia ni Ustaz? Silakan. Okey. Jadi kita teruskan tentang Mu'tazilah ini. Mu'tazilah adalah mereka iaitu Wasil bin Atha yang tidak menyokong kepada Hasan Al-Basri. Tidak menyokong kepada Hasan Al-Basri. Jadi, pertama sekali Mu'tazilah ni aliran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka berfahaman dengan At-Tauhid. Okey, boleh Ustaz minta Andik terangkan apakah yang kita masukkan dengan At-Tauhid ni Andik? Boleh Ustaz. Jadi At-Tauhid ni bermaksud menafikan sifat ma'ani pada zat Allah. Mereka ni menafikan sifat Allah iaitu kudrat, iradah, ilmun, hayat, sama', basar dan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat yang ni adalah sifat ma'ani ni. Sifat ma'ani ni Ahli Sunnah wal Jamaah, Aiman dia percaya kepada inilah kita Allah wujud, bukan Allah wujud, kudrat, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Itu yang adalah paling utama. Tapi Mu'tazilah dia tak percaya. Dia menafikan. Bila tak percaya akan kudrat Allah SWT, jadi dia adalah bertentangan. Iradah tak percaya. Ini masalahnya yang pertama. Okey. Dan kita pergi pada yang kedua, iaitu Al-Adli. Konsep Al-Adli. Kalau kita tengok dengan Ahli Sunnah wal Jamaah macam betul je kan? Sebab dia dalam bahasa Arab kan? Betul. Tapi yang ni Ustaz nak bagikan tugasan ni kepada director kita. Kita ada tuan director macam Ahmad Nispu. Namanya Nisa. Okey. Baik Ustaz. Siapa pelakon-pelakon utamanya Ustaz? Pelakon utama pertama director Nisa. Okey. Si Nisa say hi. Okey, lepas tu kita ada yang ni, kita ada pelakon Hilman dan kita ada pelakon Lokman. Okey, silakan. Tuan director. Baiklah, saya akan jadi pengarah untuk hari ini. Ready, set, action. Hilman, aku nak minum air boleh? Boleh, jemputlah masuk. Okey, terima kasih. Hilman,
Asal banyak sangat air gas dalam peti kau ni? Semua ni kau minum ke? Aku semua minum. Ada lagi dalam bilik tu, ada dalam 100 carton lagi aku boleh minum. Oh, banyaknya. Kencing manis ke? Kau tak takut ke semua ni? Kau tak ada ambil ubat ke? Apa tak dengar? Kau tak ada ambil ubat ke ni? Semua ni kau ada kencing manis ke? Ada. Makan ubat je lah. Semua kan Allah dah tentukan. Kau tak boleh macam tu. Kita dah ada ikhtiar. Kau dah berikhtiar mengambil ubat. Kau tak boleh lah minum air manis juga. Kau ni. Tak ada. Apa susah? Mati tanam apa? Cut. Nisa dah cakap cut tadi. Weh, ada 100 kata tu. 100 diminum hari-hari. Boleh buka kedai. Oh, ya, kedai. Okey. Baik Ustaz, kalau kita lihat akan apa yang dilakukan oleh Luqman tadi Ustaz minum air manis kan, tidak pedulikan penyakit yang dia ada dan dia makan ubat dan dia rasa tak apa, nanti mati juga. Apa pandangan pada Ustaz? Jadi di pandangan merujuk kepada konsep al-adli ni adalah meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka. Sama ada baik atau buruk. Okey. Maksudnya tadi kan dia cakap tak apalah, aku yang buat kan. Ini semua aku punya hak lah. Kalau mati tanam apa? Semua dia baik buruk dia ni semua atas dia lah. Kan? Dia tak, patutnya kita ada konsep kita serah pada Allah SWT. Berserah kepada Allah SWT di atas apa setelah kita berusaha dan berikhtiar dan bertawakal. Itu konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, baik Ustaz. Kita nak minta Tuan Director kita macam ada episod kedua. Tapi kita berehat sekejap. Ada lakonan lagi Okey. Tuan Director standby Lepas ni kita nak berlakon lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kamera, lighting lebih sikit. Kamera tengah sikit. Tengah sikit. Okey. Tuan Director, dah standby dah Tuan Director? Tuan Director, dah standby pelakon kita macam mana okey? Dah make up dah? Semua okey dah Okey, kita pelakon-pelakon kita pun dah standby Ustaz. Sebab dia nak melakonkan untuk yang ketiga ni Ustaz. Okey, yang ketiga nak melakukan al-wa'du al-wa'id. Al-wa'du al-wa'id. Okey, jadi kita silakan pada director kita. Tuan Director kita. Silakan Tuan Director. Okey, scene kedua. Ready, set, action. Luqman. Ya, kenapa? Buku ni kan, hari tu saya nampak harga dia RM30 je. Asal awak jual RM50? Ya ke 30? Hari tu aku beli memang harga RM50. Aku rasa aku salah tengok kot. Sorry lah. Tak ada. Awak tipu saya kan. Nanti Allah mesti humban awak ke neraka. Awak takkan maafkan awak punya. Pun kau, aku mungkin salah tengok. Minta maaf lah, jangan macam tu. Wah. Wih, garang juga Sam ni Garang dia. Dia belum dia cakap Cina lagi tu. Itu belum keluar Cina. Lagi marah Okey, baik Sam. Apa sebenarnya maksud di sebalik drama yang dia buat ni? Maksud di sebalik dramanya tadi adalah jadi Mu'tazilah dia percaya bahawa Allah SWT wajib memberikan balasan pada orang yang taat. Kalau kita taat, Allah wajib bagi syurga. Kalau Allah tak bagi syurga, Allah tu tak adil. Macam tu. Dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi yang tadi Sam cakap ni, dan tak setuju ni, atas yang ni lah. Kan? Jadi kalau kata, maksudnya maksiat yang dilakukan oleh Luqman tu maksudnya dia menipu. Jadi menipu masuk neraka terus. Jadi wajib bagi Allah bagi dia neraka. Itu contohnya. Itu kepercayaan Mu'tazilah. Mu'tazilah, Jadi kita kena fahamlah kepada tiga-tiga ni tadi. Ma'ani ni dia tidak tu. Yang ini adalah konsep baik dan buruk ni tadi ni. Jadi konsep ni diharapkan kita faham. Okey, kemudian baik. Yang keempat pula Yang keempat al-manzilatul baina al-manzilatain bunyi bahasa Arab susah tapi mungkin tu, faham kot. Okey, maksudnya ni jadi ustaz nak minta siapa?
Siapa boleh jawab ni? Okey, Nisa. Okey, Nisa lagi-lagi tuan director kita. Okey. Baiklah, berdasarkan prinsip ni, mereka meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada dua keadaan, sama ada kafir ataupun mukmin, dan mereka ni akan kekal di dalam neraka. Tetapi berbeza dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah, di mana kita percaya bahawa pelaku dosa besar itu adalah fasik. Fasik adalah seperti mana yang telah diterangkan oleh Syasha tadi. Apa termasuk fasik, saya ulangi sekali lagi. Fasik itu adalah orang yang selalu kerap melakukan dosa kecil dan dosa besar berulang kali, tetapi iman dia tak terbatal. Tetap juga dalam ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dan kita ada yang kelima Aiman ni, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Okey. Maksudnya tu jadi yang ni ustaz nak, siapa yang boleh jawab ni? Okey, Syasha once again, Caca lagi sekali. Okey ustaz. Maksud dia ustaz, dia kata meyakini bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Ini menunjukkan bahawa ni ustaz, konsep mencegah kemungkaran Mu'tazilah ni dia lebih radikal dan lebih ekstrim ustaz. Saya boleh katakanlah. Manakala dalam ahli sunnah wal jamaah kita percaya pada surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, yang bermaksud tiada paksaan dalam agama ustaz. Contohnya? Contohnya lah, kita ada seorang kawan kan, perempuan, dia tak pakai tudung. So kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, apa yang kita buat adalah kita beri teguran dekat dia. Seterusnya beri nasihat kat dia. Kalau contohlah dua-dua tak layan dah, bagi tegur tak nak, bagi nasihat tak nak, so kita berbuat, apa yang kita berbuat adalah berdoa. Kita doa supaya Allah bukakanlah bagi hidayah dekat dia. Sebab kenapa kita kena doa ustaz? Sebab bila kita doa ni kan, sesungguhnya kan petunjuk Allah tu sangat-sangat luas, maha luas. Allah tu maha luas. So kita kena doa. Betul Syasha, jadi kita kena doa banyak Aiman tentang ni. Kadang-kadang kawan kita tengok asyik minum arak tak berhenti kan. Lepas tu kita nak cakap pun tak jadi juga. Last sekali kita doalah. Mungkin ada jalan taufik dan hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey baik Ustaz. Ini kalau kita lihat akan Mu'tazilah. Ustaz, kita pangkah sikit Ustaz Mu'tazilah ni. Senang kata kita buat pangkah macam ni lah ya. Kita pangkah. Pangkah terus. Betul tak boleh. Tak boleh lah tapi macam tu lah. Boleh kita try. Maknanya kita nak bagi tahu kepada murid-murid kita bahawa kita tak boleh ikut ajaran Mu'tazilah, Khawarij dan juga ahli dan juga Syiah Ustaz. Tapi kita kena ikut ahli sunnah wal jamaah. Baik, sebab tu sebelum kita nak mempelajari apa-apa ilmu, kita kena tahu background dia dulu Ustaz ini yang mengajar kita ni fahaman dia apa. Betul Ustaz? Betul. Maksudnya background guru kita lah. Dia berfahaman bagaimana Tapi kalau kita tengok guru kita macam radikal sikit, kita tengok ini sebenarnya siapa? Okey, baik Ustaz. Jadi kita nak tanya sekali lagi kepada murid-murid kita Ustaz. Boleh? Apakah yang mereka dapat dalam pembelajaran kita pada hari ini dan apakah tindakan ataupun action yang perlu mereka lakukan bila mana mereka ni sebagai ahli sunnah wal jamaah. Boleh Ustaz? Boleh. Okey. Kita nak silakan siapa dulu nak volunteer. Yang pertama, apa yang perlu kita buat sebagai ahli sunnah wal jamaah ni? Apa amalan-amalan yang kena kita buat? Silakan. Siapa nak cuba dulu? Kita cuba dengan Nisa dulu. Okey, silakan Nisa. Baiklah, berdasarkan pembelajaran hari ini, apa yang saya dapat adalah sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita perlulah menerapkan amalan ini dalam kehidupan kita supaya kita tidak terjerumus ataupun terdorong daripada melakukan perkara-perkara sesat, dan kita akan sentiasa dilindungi Allah. Seandainya kita terjebak ataupun berada berdekatan dengan orang yang mempunyai fahaman yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah ni, lebih elok jika kita menjauhi mereka. Okey, cut. Cut pula. Okey, baguslah Tuan Director ni. Patut ada lagi satu tadi kat sini kan? Cut kan? Dia bukan setakat dia Tuan Director, tapi dia pun boleh bercakap juga. Kan? Masya Allah. Dan kita nak minta murid yang seterusnya untuk memberikan apakah action yang kita kena buat ni sebagai ahli sunnah wal jamaah ni Ustaz. Mungkin kita ambil daripada Sam. Silakan Bagi Sam. saya lah, bila kita dapat ilmu yang telah dibentangkan kepada kita, sama ada daripada social media seperti Instagram ke apa kan, kita kena check dahulu sama ada benda tu betul atau tidak. Apa-apa benda yang dibentangkan kepada kita, kita kena question, kita kena tanya, betul atau tidak. Dan barulah kita boleh amal
dan supaya kita tak kita tak diterpesong dan tak terikut benda-benda yang salah. Kena semak dulu Ustaz. Sebelum kongsi kena semak dulu tak adalah orang kata, benda ni penting ni, kita kena kongsi ni, penting ni. Rupa-rupanya Ustaz, fahaman Khawarij pula. Takut kita Ustaz dia. Saya ada seorang anak murid buat pembentangan dalam kelas tajuk Syiah. Tetapi bila dibentangkan, dia bukan membentangkan Syiah itu tidak boleh. Dia membentangkan Syiah itu boleh dilakukan. Sebab dia salah ambil bahan. Jadi kita takuti itulah. Nasib baik kita faham tentang konsep Syiah itu dengan lebih jelas dan mendalam. Tambahan pula, kita nak tanyalah seorang pada murid kita kan. Kalau kita layari internet dan kita nak cari bahan-bahan di internet ni berkaitan dengan agama, boleh ke tak kita nak ambil secara sembrono begitu sahaja? Okey Ustaz, Ustaz ada pandangan Ustaz tak? Kalau kita nak, Ustaz suka dengar kalau Andik yang cakap. Okey, Andik, apa pandangan Andik? Kalau kita layari internet kan, kita nak cari bahan berkaitan dengan Syiah ke, apa ke kan? Apa yang perlu kita buat? Pada pendapat saya, kita perlulah betul-betul teliti tau dengan maklumat tu. Kita tak bolehlah nak percaya bulat-bulat sebab yelah kadang-kadang ada fahaman dia, mestilah kalau orang tu yang buat teks tu kan, dia fahaman Syiah sendiri, mestilah dia kata Syiah tu boleh, tapi kita kena teliti dengan betul. Lepas tu kalau macam kita dah dapat maklumat tu, kita boleh rujuk dekat ustaz. Tanya betul tak? Kita kena teliti dengan betul. Wow, dia punya cara cakap tu macam pidato Ustaz. Betul-betul. Okay. Yang paling penting, seperti mana yang Ustaz bawa kat depan ni, kita kena berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul tak Andik? Betul Okey, baik. Jadi Ustaz, orang kata sebelum kita nak tamat Ustaz, mungkin ada sedikit nasihat daripada Ustaz kepada semua yang menonton kita pada hari ini Ustaz, untuk betul-betul kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan Ustaz. Jadi nasihat daripada Ustaz iaitu ringkas, iaitu kita kena dahulu betul-betul menuntut ilmu ini. Jadi yang paling penting ilmu apa? Ilmu akidah dahulu. Nabi Muhammad menyebarkan ilmu akidah 13 tahun di Mekah. Kemudian balik pergi ke Madinah, barulah fokus pada ilmu ibadah. Jadi ilmu akidah yang akar umbinya adalah rukun iman, yang batangnya adalah rukun Islam, yang dia punya rantingnya adalah perkara-perkara sunat, kemudian buahnya adalah akhlak. Buahnya adalah akhlak. Barulah terpancar akhlak mahmudah. Seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Barulah itu dikatakan sebagai satu aliran yang sangat betul. Macam mana kalau kita tengok murid-murid kita pada hari ini akhlaknya baik-baik belaka Ustaz? Amin, insyaAllah. Kalau tengok muka si Sam, muka si Hilman, muka si Lokman, muka si Syasha, muka Khairunisa, dia semua berseri-seri je. Nampak sangat anak yang soleh. Tolong mak kat dapur kan? Jadi Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz pada hari ini. Paling penting berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan kita. Dan kita nak ucap terima kasih juga kepada murid-murid kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Jom kita selawat sikitlah Ustaz. Boleh. Sebab tadi Ustaz kata nak dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh kena dengan aiman-aiman yang selawat. Boleh. Sedap. Okey, baik. Terima kasih murid-murid. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Maka pemahaman saya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah semakin jelas. Jadi kita selaku umat Islam hendaklah mempunyai pegangan akidah yang kukuh dan baik agar kita tidak mudah terpesong akidahnya dengan kemasukan-kemasukan pemahaman daripada luar. Sebagaimana yang saya maklum, anak saya telah mempelajari topik Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Pada pendapat saya, topik ini amat penting untuk dipelajari demi memastikan akidah anak-anak kita masa kini tidak tersasar dari landasan Islam yang sebenar, selagi mana kita tetap berpegang teguh kepada ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Didik TV KPM